Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa Surau Taman Cahaya, tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih mengekalkan 3 K yang ada pada kita. K yang pertama ialah kesihatan, yang kedua kelapangan, dan yang ketiga keimanan. 3 K ini merupakan satu kombinasi yang kuat yang menyebabkan kita boleh berada di sini. Ada orang dia sihat tapi dia tak ada kelapangan, ya, tak boleh sampai juga. Ada orang dia sihat, dia lapang tapi tak ada keimanan, pun tak sampai juga. Nak kena ada 3-3, sihat, lapang, kesihatan, kelapangan dan keimanan, baru boleh mengekalkan kita di sini untuk sama-sama kita mengimarahkan surau, kita berjemaah bersama-sama dan kita duduk dalam majlis ilmu. Walaupun majlis ilmu kita dah biasa, ya, kat rumah pun boleh menuntut ilmu, buka YouTube, macam-macam ustaz ada, yang hebat-hebat pun ada, ya. Tapi lain, sebenarnya lain berhadapan dengan duduk dalam majlis ilmu, berhadapan dengan guru, dengan duduk dalam majlis ilmu, tengok dalam kamera, tengok dalam YouTube, ada barakah dia lain. Sebab dalam majlis ilmu malaikat akan turun, dia akan doakan kepada orang yang berada dalam majlis ilmu dengan rahmat dan maghfirah, ya. Yang kita pohon pada Allah tu, kita nak rahmat dan maghfirah. Nabi Adam alaihissalam setelah melakukan kesilapan, melakukan dosa, ya, sikit je dosa dia. Dosa dia bila Allah Ta'ala kata la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin, jangan kamu hampiri pokok yang terdapat dalam surga ni. Kalau kamu hampiri juga, kamu tergolong di kalangan orang yang rugi. Nabi Adam digelincirkan oleh iblis dan akhirnya Nabi Adam bukan saja menghampiri pokok itu, bahkan makan buah, makan buah yang disebut dalam Al-Quran sebagai buah khuldi, ya. Dan setelah melakukan kesilapan itu, melakukan dosa itu, sikit je dosanya, tak banyak, ya. Banding kita dosa tak semayang, dosa lambat semayang, dosa kata orang, mengumpat orang dan sebagainya, ini, ya, menyebabkan Nabi Adam AS beribu-ribu tahun, dalam kitab kata ribu-ribu tahun ke sana ke sini untuk minta ampun dengan Allah. Dan akhirnya Allah ampunkan dosa Nabi Adam AS pada 10 Muharram. Kita 10 Muharram dah lepas, ada buat Asyura tak? Tak ada, ya. Dia kena ada penggerak yang kuat baru boleh buat Asyura tu. Tapi tak apalah, tak buat pun. Tapi mengingati ataupun beramal pada bulan Muharram ni sudah cukup baik, ya. Antaranya setelah saya sebutkan dalam tazkirah ringkas saya pada malam 1 Muharram, saya beri tazkirah ada amalan-amalan yang kita nak buat. Antaranya ialah puasa pada bulan Muharram. Puasa yang paling baik selepas puasa bulan Ramadan ialah bulan Muharram. Boleh puasa 1 bulan, boleh puasa, ataupun paling tidak puasa pada 9
9 Muharram, 10 Muharram dan 11 Muharram. 9 dipanggil apa? At-Tasi' ataupun dalam istilah ahli fiqh untuk puasa pada 9 Muharram dipanggil Tasa'. Kemudian As-Sura. As-Sura asal daripada perkataan Asyara, hari yang ke-10. 9 tu hari yang ke-9. 10 tu As-Sura tu hari yang ke-10, dinamakan puasa As-Sura. Dan puasa pada Ihda Asyar, 11 hari bulan, untuk membezakan antara puasa orang Islam dengan orang Kristian. Orang Kristian puasa juga, tapi dia puasa pada 10 hari bulan je. Jadi kita nak bezakan awalkan sehari 10 dan pada 11 hari bulan. Dan selain daripada itu, amalan-amalan yang baik yang kita nak buat, yang saya sebutkan juga pada malam 1 Muharram yang lepas, iaitu kita buat perbanyakkan solat. Perbanyakkan solat, iaitu antaranya qiyamul lail. Qiyam ni bangun, bahasa Arab panggil qiyam. Lail malam. Lail malam, bangun malam. Sebab apa bangun malam? Sebab malam ni senyap, sunyi, orang lain tidur, kita bangun. Kalau siang payah, baru nak semayang, suami panggil, nak suruh masak asam pedas. Anak baru balik sekolah, kan payah. Siang ni tak banyak masa ada. Kalau tengah hari Zuhur tu ada setengah jam je. Nak tidur masa tu lah. Masa tu lah nak makan, masa tu lah nak qailulah. Nak apa, nak masak, nak apa, masa tak panjang. Tapi kalau malam, kita bangun malam, kita pukul 4 pagi, kita boleh buat macam-macam solat. Ulama telah menyarankan kepada kita berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, dan berdasarkan kepada firman Allah, yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan daripada sebahagian malam. Kalau kita malam ni bermula pukul berapa? Maghrib dah. Maghrib malam dah. Terbenam matahari tu, gelap malam tu. Kemudian berakhirnya malam setelah terbit fajar, tu malam dah. Jadi sebahagian malam tu pukul berapa kita nak bangun? Pukul 4 pagi dah cantik, 4 pagi kita bangun, kita mandi dulu. Kalau awal sangat kan, kalau mana yang ada suami marah pula, tak puas nak buat apa-apa. Baru nak bangun kena tarik pula kan. Begitu juga dengan suami. Kalau bangun awal sangat, isteri pula marah. Jadi biarlah tidur puas sikit, pukul 4 dah cantik lah tu. Bangun malam. Fatahajjat bihi, hendaklah kita bertahajud. Bertahajudlah kamu, asa an yab'asaka, mudah-mudahan ataupun semoga Allah menempatkan kamu, ya ba'asaka, mengutus kamu, menempatkan kamu. Kat mana? Rabbuka, Tuhan kamu, dia nak tempatkan kita di mana? Maqaman mahmuda, makam yang terpuji. Kat mana kita dengar perkataan maqaman mahmuda ni? Setelah kita dengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Ati Muhammad, datanglah kepada Nabi Muhammad, wasilah, hubungan, hubungan. Kemudian wasilata wal fadilah, dan kelebihan. Wa ba'ashu maqaman mahmudan allazi, dan utuskan baginya, berikan, kurniakan kepada Nabi Muhammad itu maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Itu yang kita doa untuk Nabi. Nabi dapat tempat yang terpuji.
dan kita juga ada peluang untuk dapat macam Nabi dapat. Maqaman mahmuda. Bila kita jadikan malam kita itu, kurangkan sedikit untuk kita tidur. Qum al-laila illa qalila. Bangunlah malam itu melainkan sedikit je. Illa qalila, melainkan sedikit saja, maknanya kita gunakan sedikit masa itu untuk beribadat kepada Allah. Fatahajjat bihi, bertahajud baginya, nafilatan, sebagai ibadah tambahan. Nafilah, sebagai ibadah tambahan. Sebab kita ni semua rata-ratanya dah patuk-patuk dah nak balik kepada Allah. Siapa umur 50, 13 tahun lagi. Siapa umur 60, 3 tahun lagi. Siapa umur dah lewat 63, itu subsidi yang dia terima. Kita anytime kita akan kembali. Kita akan kembali. Tak tahu bila masa. Tak tahu bila masa. Kadang-kadang kita ingat orang ni patut dah balik dah. Senja dah. Dia panjang sikit umur. Hak yang tak berapa nak senja, pergi dulu. Jadi masing-masing kena bersiap siaga, bersiap sedia untuk kembali. Cara bersiap sedia, buat ibadah nafilah, ibadah tambahan. Kalau semayang zuhur, semayang asar, semayang isyak, maghrib, subuh tu perkara biasa. Itu satu tuntutan ataupun kewajipan yang patut kita tunaikan, yang wajib kita tunaikan. Tuntutan terhadap hamba kepada Allah. Tapi yang nak kita buat ni ibadah tambahan. Yang ni Allah nak tengok ni, siapa ibadah tambahan dia buat. Kalau setakat semayang maghrib, lepas semayang maghrib bangun tak sempat nak berdoa. Tak sempat nak berdoa, terus bangun. Kita ni selalu kita minta syurga, betul tak? Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita minta. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, selalu kita yang berdoa untuk masuk surga. Tapi tuan-tuan tahu ke tidak, surga juga berdoa kepada orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam dia. Surga juga berdoa. Allah juga menyatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah juga berdoa. Pada kuli, kuli itu adalah fi'il amar, kata perintah. Kuli, masuklah kamu fi ibadi, di kalangan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu di dalam surgaku. Allah juga minta doa. Allah sebut juga supaya masuklah kita. Esok kita masuk, tuan-tuan. Kita berdoa tu biasalah. Yang malam nisfu Syaban, semua orang datang ke masjid, ke surau tu, nak berdoa, antaranya nak masuk surga. Wa na'udzubika minan nar. Rupa-rupanya dalam begitu, surga juga berdoa supaya orang-orang tertentu ini masuk ke dalam dia. Siapa orang tu? Yang pertama, orang yang melazimkan diri dengan berdoa. Dengan doa Allahumma inna nas'alukal jannah. Sekurang-kurangnya 3 kali. Sekali doa tu 3 kali. Allahumma inna nas'alukal jannah. Tu Imam lepas ni buat 3 kali doa tu, supaya kita boleh aminkan. Kadang-kadang kita ni nak berdoa tak erti. Tunggu Tok Imam berdoa, kita pun sebut amin. Apa maksud amin? Perkenankanlah doa Tok Imam. Kadang-kadang Tok Imam baca doa panjang, tak tahu apa benda dia baca. Kalau dia kata Allahumma rzuqni zaujatan saniyatan, kita pun amin. Isteri atau perempuan pun amin. Rupanya ada agenda di sebalik doa. Ya Allah, rezekikanlah kepadaku isteri yang kedua. Amin. Sebab kita tak tahu doa. Sebab tu cantiknya doa ni dengan bahasa yang boleh dipahami oleh makmum. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Kesianilah mereka sebagaimana mereka mengasihani kami semasa kami kecil.
Ampunkanlah dosa guru-guru yang menyampaikan ilmu kepada kami. Ampunkanlah dosa anak dan isteri kami, isteri dan anak-anak kami. Ampunkanlah dosa saudara-saudara kami umat Islam di seluruh dunia. Kita pun aminkan seronok. Betul tak? Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadikanlah isteri kami di kalangan isteri-isteri yang solehah. Jadikanlah anak-anak kami di kalangan anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikanlah jiran-jiran kami, sahabat-sahabat andai kami dan masyarakat kami pada hari ini di kalangan mereka yang bertakwa kepada-Mu, Ya Allah. Seronok tak kita aminkan? Seronok sebab kita faham. Kalau kita tak faham, dia baca Arab sekali punya Arab lah. Kita sepatah haram pun tak faham. Amin. Lalu Tok Imam yang hanya berdoa kerana hafaz, dia tak ingat hafazan dia. Allahumma khtim lana bisu'il khatimah. Amin. Ya Allah, matikanlah kami dengan seburuk-keburuk kematian. Kita amin je. Padahal dia tak ingat doa. Bukan Tok Imam ni lah, Tok Imam lain lah. Tok Imam ni cantik doa dia. Jadi cantik tak kalau kita doa dalam bahasa Melayu? Kalau kita semua orang Jawa, bahasa Jawa pun boleh. Allahu gedik ke gadang? Tu tak faham lah tu. Jadi kita berdoa dalam bahasa yang mudah dipahami. Jadi surga ni dia mendengar hamba-hamba yang berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah. Dia pun doakan kepada Allah, Ya Allah, masukkan orang ni dalam surga. Masukkanlah orang ini yang berdoa ini ke dalamku, Ya Allah. Dia doa untuk kita. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, orang yang melazimkan diri dengan nama Allah. Sebut Allah. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Terkejut je subhanallah. Ini terkejut je macam-macam benda keluar. Rimau, gajah. Kalau orang perempuan, macam-macam lah. Kalau kat kampung saya lah. Kat sini saya jarang dengar. Kalau kat kampung saya macam-macam dia mencarut. Kalau dia latah lah. Tapi Allah subhanallah. Lazimkan diri dengan menyebut nama Allah. Ini juga surga doakan untuk masuk ke dalamnya. Dan yang ketiga, orang yang lazimkan diri dengan sedekah. Sedekah tuan-tuan. Cara shortcut untuk beramal ialah sedekah. Sebab tu orang yang dah mati, bila diberi peluang untuk hidup, benda dia nak buat. Nak semayang dapatlah 10 kali ganda. Itu pun Nabi kata, kullu amalin ibnu Adam yudha'af lahu. Setiap amal anak Adam diberi gandaan 10 ila mi'atin ila sab'i mi'atin. 10 hingga 700 kali ganda. Itu anak Adam dapatlah 10 hingga 700 kali ganda. Yang 700 tu apa tuan-tuan? Sedekah. Rajin sedekah. Baik. Yang ke berapa dah? Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat, rajin membaca Al-Quran. Orang yang selalu baca Al-Quran. Ada masa lapang dia baca Al-Quran. Al-Quran tu ada sentiasa dalam poket. Kita dah senang dalam telefon dah ada Al-Quran. Dah boleh download Al-Quran masuk dalam telefon. Jadi masa lapang kita boleh baca. Tapi seelok-eloknya baca Al-Quran itu biarlah dengan berwuduk dan baca naskah Al-Quran. Kita akan dapat pahala pandang ayat Al-Quran. Al-Quran ni dia akan bagi pahala. Allah beri pahala kepada pembacanya. Harfun biharfin. Huruf demi huruf. Baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Ganda pula dengan 10, 190 kali kan 190 pahala dapat bila kita baca hanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca banyaklah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Dan Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus salati ba'dal faridah.
sebaik-baik solat selepas solat fardu, iaitu solatul lail. Bangun malam buat solatul lail. Ibnu Abbas menyatakan 5 perkara. 5 perkara untuk kita menghidupkan hati yang telah mati. Jadi kenapa hati kita mati? Hati kita nak tahu juga kenapa hati kita mati. Kena bunuh ke? Makan racun ke? Banyak sangat makan bahan kimia ke? Yang menyebabkan hati kita mati. Ada 8 perkara yang disebut oleh Ibrahim Adham. Saya dah sebut ni perkara ni yang lalu. Tapi ulang balik. Sebab kalau tanya pun ada yang tak tahu. Ada yang tak ingat. 8 perkara yang disebut oleh Ibrahim Adham yang menyebabkan hati kita mati. Yang pertama, kita percaya bahawa Allah itu Tuhan kita. Raditullahi rabba. Raditu billahi rabba. Aku reda Allah itu Tuhan kami sebagai Tuhan. Kita yakin dan kita percaya bahawa Allah itu Tuhan. Tapi malangnya kita langgar perintah Allah banyak. Nak sebut satu persatu banyak sangat. Tapi cukup kita faham bahawa banyak sangat perintah Allah yang kita langgar. Macam mana hati kita tak mati. Itu menyebabkan hati kita mati. Yang kedua, kita menyatakan bahawa kita cintakan Nabi. Setiap tahun buat Maulidi Rasul. Setiap tahun kita puji Nabi, selawat ke atas Nabi. Ya Nabi salamu alaika. Itu puji Nabi lah tu. Sejahtera ke atas kamu. Tapi malangnya kita abaikan sunnah Nabi. Banyak sunnah Nabi yang kita abaikan. Nak sebut satu persatu memang banyaklah. Tapi cukup kita faham bahawa kita hendaklah amalkan sunnah Nabi setakat yang mampu. Jangan tinggal tu. Yang ketiga, kita baca Al-Quran. Tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan semayang baca Al-Fatihah ni. Surah Al-Fatihah tu tuan-tuan tahu tak nak menterjemahkan dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa boleh terjemahkan? Tolong. Kadang-kadang kita tak tahu, tuan-tuan. Kita baca daripada dulu dah kita baca Quran, kita hafal. Kita tak mengenal pun hafal. Anak-anak kita sekarang pun gitu juga. Hafal je Quran, hafal. Baguslah hafal tu. Tapi elok kita mengenal dan elok kita faham isi yang terkandung dalam Al-Quran supaya kita boleh beramal dengannya. Ini kita tak faham isi yang terkandung dalam Al-Quran, manakan boleh untuk kita beramal. Faham pun tidak. Baca Al-Quran tapi tidak memahami dan beramal dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran, bahkan kita langgar hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan Allah Ta'ala menyatakan